Hari ini saya akan membentangkan tentang spesies siput yang ada di Batu Caves. Pertama, kami akan tengok apakah jenis siput darat yang ada di Malaysia dan hubungannya dengan Bukit Batu Kapur. Kemudian kami akan beritahu apakah jenis siput yang kami jumpa di Batu Caves dan akhirnya kami beri candangan kajian. Kemudian, jadi apakah siput darat? Siput darat adalah sejenis haiwan yang dikumpulkan bersama kerang, sotong, gurita dan lain-lain di bawah filem moluska. Siput biasanya ada cangkerang. Lintah bulan pula tiada cangkerang. Tapi kedua-dua ini adalah sama di bawah kelas Gastropoda. Kedua-dua ini ada satu kaki yang berotot yang bantu dalam penggerakan siput dan kepalanya ada tentakel. Tentakel ini adalah organ deria siput dan di bawahnya ada satu barisan gigi yang dipanggil radula untuk bantu siput makan. Apabila cangkerang siput dibuang, kita boleh lihat organ siput di bawahnya. Kesemua organ ini disaluti dengan sejenis tisu yang dipanggil mantle. Mantle ini juga bantu dalam pernafasan siput sebab dia ada paru-paru atau insang untuk siput dia. Jadi apa kaitan antara siput darat dengan Bukit Batu Kapur? Siput darat boleh dijumpai di pelbagai habitat di Malaysia, dari hutan paya bakal sampai puncak gunung tertinggi. Tetapi, Bukit Batu Kapur adalah habitat yang paling digemari oleh siput darat sebab Bukit Batu Kapur ini ada banyak sumber kalsium karbonat yang penting untuk pembinaan cangkerang siput. Banyak celah-celah batu dan lembah-lembah yang dalam ada juga terdapat di kawasan Batu Kapur. Ini menyebabkan banyak tempat untuk bertanggung air dan tempat yang lembap untuk siput hidup. Jadi banyak spesies siput adalah endemik dan unik di kawasan ini. Sebagai contoh, 122 spesies siput yang kami jumpa di Batu Kapur sekeliling Bandar Ipoh di Perak. Daripada ini, kita jumpa 34 spesies yang hanya terdapat di 12 bukit yang kami kaji selidik. Jadi, kenapa banyak sangat spesies siput yang endemik dan unik di Malaysia? Untuk memahami ini, kita perlu tengok taburan Bukit Batu Kapur di seluruh semenanjung Malaysia. Inilah dia. Yang merah itu kawasan Bukit Batu Kapur. Jadi bila kita lihat dengan terperinci taburan Bukit Batu Kapur, kita boleh lihat Batu Kapur ini bersifat seperti pulau. Setiap Bukit Batu Kapur adalah terpisah daripada yang lain oleh kawasan tanah pamah berarsip tinggi, sungai, laut dan banjaran gunung batuan lain. Spesies siput yang hanya tinggal di hutan Bukit Batu Kapur seringkali jadi terpisah daripada yang lain. Akhirnya, spesies siput baru akan terbentuk setelah beberapa juta tahun. Inilah sebab banyak spesies siput adalah endemik dan unik di Bukit Batu Kapur, Malaysia. Jadi, kita lihat apakah hubungan antara siput darat dengan ekosistem Batu Kapur. Jadi siput darat bantu dalam proses kita semula khasiat dan zat yang ada di dalam tanah hutan, di lantai hutan. Mereka adalah penggurai untuk tumbuh-tumbuhan yang telah mati dan ada juga yang berperanan sebagai pemangsa untuk sesetengah siput dan kumbang. Bagaimanakah siput boleh menjalankan peranannya? Iaitu bagaimanakah ia makan. Jadi siput mempunyai barisan gigi atau radula untuk mengikis agar, lumut, kayu dan lain-lain dan pecahkan bahan-bahan ini kepada kepingan yang kecil untuk ia dihadam. Jadi bila kita boleh tengok proses ini dengan melekat siput pada kepingan plastik atau kaca dan tengok dia makan, yang mulutnya makan itulah radula siput. Jadi kalau anda jalan di taman, kadang-kadang anda boleh jumpa juga laluan pemakanan siput ini di dinding yang ada alga dan lumut. Siput ini juga dimakan oleh haiwan lain. Seperti bila anda berjalan-jalan di kawasan hutan Batu Kapur, kadang-kadang anda boleh jumpa cangkang siput yang pecah berterabur di lantai hutan ataupun di atas batu. Yang ini adalah sebab daripada kesan pemangsa seperti burang-burai tiung batu ni, tikus, landak dan lain-lain. Kajian sudah menunjukkan bahawa burung pemangsa yang bersarang di kawasan yang ada banyak siput ini, kulit telurnya lebih tebal sebab dia lebih banyak kalsium yang boleh ia dapat daripada
makanan siput yang ia gemari. Jadi kelangsungan hidup lebih tinggi untuk anak burung juga. Jadi siput ini ada peranan penting dalam ekosistem. Jadi apakah jenis siput yang kita jumpa di Batu Caves? Nah, banyak penyelidik juga ada pertanyaan yang sama. Jadi banyak penyelidik sudah pergi ke Batu Caves untuk siasat jenis siput yang boleh dijumpai di sana. Sudah beberapa kali mereka buat kajian di situ sejak 1907. Sebanyak 26 kajian telah dijalankan dari 1920-an, 30-an, 50-an, 60-an sampai 90-an. Kebanyakan kajian tertumpu pada kajian taksonomi spesies, senarai semak spesies dan satu kajian tentang ekologi siput. Kebanyakan koleksi spesimen ini juga sekarang diletakkan di Museum Singapura, di museum di London dan juga di Belanda. Dan dalam 15 tahun kebelakangan ini, rakan kerja tempatan saya, Ruben Clemens, Toh Seng Liu, Muhammad Effendi Mazuki ataupun Fendi dan saya sudah memulakan kajian terperinci terhadap siput darat di Semenanjung Malaysia termasuk Batu Caves. Jadi dalam tempoh 10 tahun ini, Fendi telah memunggut sampel siput di 3 tapak di kawasan Batu Caves. Fendi telah cari siput ini di atas pokok tinggi dan renek sebab sesetengah siput ini suka berhuni di atas pokok. Ada juga siput yang suka tinggal di atas permukaan batu kapur. Jadi Fendi juga cari siput di sana. Dan paling penting sekali, Fendi juga cari siput dan kumpulkan dedaun rumput di lantai hutan. Sebab kebanyakan siput yang tinggal di dedaun rumput adalah paling banyak di sana. Dan manakala siput yang tinggal di kawasan dinding batu dan juga di atas pokok akan jatuh ke lantai hutan apabila mereka mati. Jadi inilah kawasan yang paling banyak siput, cangkaran siput. Jadi di Makmau, kami ambil keluar semua siput ini, besar dan kecil, termasuk yang sangat kecil, yang kurang daripada 5 mm. Dan kami akan tengok apakah jenis siput yang ada di sana. Saya juga mengunjungi kawasan Gua Gelap ataupun Dark Cave pada 2018 untuk mencatatkan jenis siput yang boleh dijumpai dalam gua tersebut. Setelah siput ini diambil keluar, kami kena pastikan spesies yang ada yang kena pastikan spesies untuk setiap cangkerang yang kami dapat dengan mikroskop. Dan kami juga merujukkan kepada kesemua sastera saintifik dan juga gambar spesimen untuk kenal pastikan spesies siput ini. Kemudian kami masukkan semua spesimen siput ini yang kami kumpul dan masukkan dalam katalog dan simpan baik-baik dengan bekas yang tahan lama. Kesemua koleksi ini kemudian disimpan di koleksi Bonensis di Institut Biologi Tropika dan Pemeliharaan di Universiti Malaysia Sabah. Ini ada kerana lain kali kalau ada penyelidik nak tengok semula apakah jenis yang kami jumpa, mereka boleh semak di kawasan ini, di koleksi ini. Secara keseluruhan, kami mendapati 51 spesies siput darat dan 1 spesies siput kuah air tawar di Batu Caves. Maklumat terperinci boleh dibaca di poster. Jadi mari kita tengok keputusan ini secara terperinci. Untuk spesies yang berasal daripada kawasan lain dari luar Semenanjung Malaysia, kami dapati ada 8 spesies. Kesemua spesies ini telah lama berhuni bersama manusia di kawasan taman dan tanaman kita, tanaman sayur, tanaman buah-buahan dan lain-lain. Setakat yang kajian yang kami tahu, kebanyakan spesies ini tidak mempunyai kesan-kesan yang ketara kepada spesies tempatan asal. Jadi mereka sudah lama tinggal di sini walaupun mereka daripada kawasan lain-lain seperti Afrika, China, Amerika Selatan dan lain-lain. Tapi untuk spesies yang berasal daripada Semenanjung Malaysia dan kawasan Asia Tenggara, kami dapati ada jenis 30 spesies. Dan kami juga dapati ada 2 spesies yang endemik di Selangor, iaitu hanya dijumpai di kawasan Batu Kapur di Selangor, setakat yang kami tahu. Inilah 2 spesies ini. Dan untuk spesies yang hanya dijumpai di Batu Caves, kami jumpa
12 spesies. Nah, walaupun kemungkinan 12 spesies ini adalah endemik di Batu Caves, kami menyarankan agar tidak memutamatkan anggapan ini sehingga kajian yang lebih tegas dilakukan. Sebab ini mungkin kita boleh jumpa di kawasan lain juga ini spesies. Jadi kita kena buat survey lebih banyak lagi. Jadi untuk itu kami cadangkan 2 jenis survey untuk jawab soalan mengenai sifat endemisme siput di Batu Caves. Pertama, kami cadangkan satu kajian sistematik untuk semua bukit batu kapur yang berhampiran dengan Batu Caves, iaitu Bukit Takun, Anak Takun di Bukit Cinta Manis di Pahang dan juga Pasoh di Negeri Sembilan. Kami juga cadangkan untuk buat kajian sistematik kepada kawasan yang bukan batu kapur seperti Banjaran Titiwangsa. Untuk kenal pastikan sama ada spesies yang kami jumpa di Batu Caves boleh juga dijumpa di kawasan lain. Ini akan melibatkan inventory kepelbagaian spesies siput dengan cara pensampelan 4-5 tapak untuk setiap bukit. Seperti yang kajian yang kami telah buat di kawasan Perak pada 2016 lalu. Kami juga cadangkan kajian selidik kepada siput air tawar di dalam gua seperti siput ini, Gabia minota, yang setakat ini hanya dijumpai di Gua Gelap. Spesies ini kemungkinan adalah endemik kepada Gua Gelap ataupun mungkin boleh dijumpai di gua-gua lain di sekitar Batu Caves. Jadi kita tidak tahu sehingga kita buat kajian secara terperinci. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MCKC terutamanya Atika dan kumpulan dia untuk anjuran simposium ini, dan terima kasih juga kepada Ruben Clemens dari Tosing dan Rukyu untuk nasihat penyediaan senarai semak spesies siput, dan juga terima kasih kepada Julian Nonudin yang sebelumnya dengan Cave Management Group kerana menunjukkan kepada saya siput apa-apa jenis siput yang ada di Gua Gelap pada 2018 lalu. Jadi kalau anda ingin memahami lebih terperinci tentang batu kapur dan siput, bolehlah ikuti kita di Project Limestone di sosial media. Itu saja. Terima kasih.